والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita masuk kepada perbincangan beberapa ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan at-tawakkul ataupun tawakal ini. Hari itu kita dah pelajari ayat 159 surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum sehingga akhir ayat. Hari ini kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu surah An-Nisa ayat 81 sehingga 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum ayat 81 tu ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling ingkar maka kami tidak mengutuskan kamu untuk menjadi pengawal bagi mereka. Siapa yang ingkar, Allah utus Nabi SAW sebagai pemberi peringatan kepada orang yang ingkar itu. Pemberi amaran kepada orang yang ingkar. Ayat 80 surah An-Nisa. Ayat 81, wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'arid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Inilah ayat yang mengandungi perkataan tawakkul dan perkataan wakil, iaitu ayat 81 surah An-Nisa. Wa yaqulun, dan mereka berkata, yakni mereka di sini orang munafik, mengatakan ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat. Depa kata dengan mulut depa, kami taat kepada engkau. Sebenarnya hati mereka tak taat pun, sebab mereka orang munafik. Fa idza barazu min 'indik, apabila mereka keluar daripada pertemuan dengan engkau, pergi bertemu sebahagian yang lain, bertemu dengan geng mereka.
Mereka mengatur tipu helah pada malam hari, mengambil keputusan lain daripada yang telah mereka katakan tadi. Depan Rasulullah, mereka kata kami ta'an kepada engkau. Bila mereka keluar pergi jumpa geng-geng mereka buat perancangan jahat selain daripada apa yang mereka katakan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah mencatat keputusan yang mereka atur pada malam hari itu, keputusan yang mereka sembunyikan itu. Lalu Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk berpaling daripada kaum munafik ini dan berserah kepada Allah. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu daripada mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kamu kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungmu, tempat kamu berserah. Jadi ayat 81 ini Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi SAW ketika berhadapan dengan kumpulan yang berpura-pura, yang berlakon kata suka kat Rasulullah, ta'an kat Rasulullah, tapi sebenarnya dia benci. Di belakang Rasulullah dia buat perancangan jahat menentang Nabi SAW. Jadi kita hari ini pun kadang-kadang ada orang yang buat perancangan untuk memburukkan kita. Maka sikap kita ketika berhadapan dengan mereka, Allah sebut di hujung ayat itu, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berpalinglah kamu daripada mereka, jangan peduli kat mereka. Kalau dalam Hasyiah Sawi dia kata la taqtuluhum wa la tafdahhum, jangan kamu membunuh mereka, jangan kamu membuka skandal aib mereka. A'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah, percayalah kamu kepada Allah, siq ya'tamid 'alaih, berpeganglah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mencukupkan keperluanmu, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah itu sebagai tempat kamu bergantung berserah. Ketika kamu berhadapan dengan kaum yang jahat, kamu kena berpaling dari mereka dan bertawakal kepada Allah. Allah akan mencukupkan keperluanmu. Itu ayat 81. Ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mahu memikirkan tentang isi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Oleh kerana Quran ini datang daripada Allah, tidak ada pertentangan di antara satu sama lain dan perselisihan. Bagi mereka yang meneliti isi kandungan dan susunan Al-Quran, yang penuh dengan fasahah, yang penuh dengan balaghah, yang penuh dengan sastra-sastra dan ketinggian bahasa Arab. Jadi ayat 82 ajak kat kita bila kita berhadapan dengan musuh. Di samping 81, ayat 81 kata berpaling dari mereka, bertawakal kepada Allah. Ayat 82 suruh kita mengaji Quran dan mengaji tafsiran Quran. At-tadabbur asal dia an-nazaru fi awaqibil umur litaqa'a ala wal-wajhil akmal. Melihat kepada akibat sesuatu perkara supaya ia berlaku dalam bentuk yang paling sempurna. Itu maksud tadabbur di sudut bahasa. Tapi tadabbur dalam maksud ayat ini ialah mutlaqut ta'ammuli wat tafakkur, semata-mata meneliti dan memikirkan.
Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak tadabbur Quran? Yani apakah mereka tidak meneliti maksud dan memikirkan maksud itu? Jadi kita diajak apabila kita beriman dengan Quran, kita kena baca. Bila kita baca, kita kena betul tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Sebahagian ulama mentafsirkan, kalau tak silap yang tafsir itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata wajawidhu tajwida. Hendaklah kamu baca Quran dengan tajwid yang betul. Beriman, baca, betul tajwid. Itu 3 dah. Yang pertama wajib beriman dengan Quran. Yang kedua dituntut baca Quran. Dalam sembahyang baca Fatihah. Lepas tu baca surah yang sunat, rajin lagi luar semayang. Kemudian bertajwid. Jangan baca tanpa tajwid. Mengikut hukumnya yang betul. Ikhfa, idgham al-ghannah, idgham bil ghannah, man arid li sukun dan sebagainya. Yang keempat tadabbur. Yang keempat tadabbur. Apa makna tadabbur? Tadabbur maksudnya kita meneliti maksud untuk kita faham. Dan kita memikirkan maksud itu untuk ambil pengajaran daripada maksud ayat itu. Jadi meneliti tafsiran Quran ini keperluan kita. Ada orang mengajak, kita mengaji. Orang tak mengajak, kita baca. Kita tadabbur, tengok tafsiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu membawa hati yang tenang. Dia membawa kepada terbuka hati untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak tadabbur Quran ataupun di dalam hati mereka ada penutup? Hati mereka ditutup untuk menerima kebenaran apabila mereka tak tadabbur Quran. Hari ini sebahagian orang tak dan nak tadabbur Quran. Dia duk tadabbur info-info yang mai daripada Facebook. Maklumat-maklumat yang masuk dalam handphone dia melalui WhatsApp, melalui Instagram dia. Jadi hak tadabbur handphone lebih kerap daripada tadabbur Quran. Quran tunggu bulan puasa baru baca. Tapi handphone baca hari-hari siang malam. Jangan sampai kita baca maklumat manusia. Maklumat yang manusia hantar. Kawan kita hantar. Kawan dalam grup kita hantar. Rakan Facebook kita hantar. Tapi kita tak baca maklumat yang Allah Ta'ala hantar dekat kita. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Kanat as-sahabatu yatadabbaruna al-Quran. Para sahabat dulu meneliti maksud Quran seperti dan mereka menganggap Quran itu rasail, merupakan surat kiriman yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri masing-masing. Jadi kalau kita buka handphone kita tengok grup ni hantar 17 maklumat. Hak ni ada 7 WhatsApp, yang ni ada 40, campur-campur ada 100, campur 1000. Maka kita baca satu persatu untuk kita tahu apa yang dihantar oleh pengirim kepada kita. Jadi kata Imam Hasan Basri, orang dulu-dulu menganggap Quran itu merupakan umpama surat kiriman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri masing-masing. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunaffizunaha bin-nahar. Lalu mereka meneliti maksudnya di malam hari dan melaksanakan tuntutannya di siang hari. Malam dia baca Quran, maksudnya apa? Siang dia beramai dengan ayat Quran tu. Kerana orang dulu menganggap Quran itu umpama surat kiriman yang Allah hantar kepada diri masing-masing.
Kita kalau orang hantar surat mai rumah kita, kita buka peti surat, kita tengok ada surat, nama kita pula tulis atas surat tu. Tiba-tiba kita ambil simpan dalam almari. Buka pun tak, baca pun tak. Buh dalam almari, buh atas rak. Orang kata kita ni tak betul. Ada pula orang bagi surat ke dia simpan atas rak. Surat tu nama dia. Maka kita buka baca surat tu, siapa hantar, untuk apa tujuan dia hantar. Buka-buka surat bank. Boleh tengok penyata bank. Tinggal pedik ni. Covid ni tak ada duit ni. Buka-buka anak kita hantar daripada Kuala Lumpur. Kita boleh baca apa hajat anak kita. Buka-buka kawan kita hantar. Maka kita tahu apa tujuan dia hantar. Kita laksanakan apa dia minta kalau kita mampu. Yang salah bila kita buka peti surat, ada surat, nama kita tulis situ, kita ambil peti surat, buat atas rak, simpan. Buka pun tak, baca pun tak. Bila kamu nak baca? Tunggu bulan puasa. Tak kena. Maka Quran pun diumpamakan sedemikian. Quran diumpamakan surat yang Allah hantar kat diri kita masing-masing. Maka kita kena baca apa Allah nak kat kita. Apa Allah suruh kat kita. Apa Allah tuntut daripada kita. Apa Allah larang kita, supaya kita boleh melaksanakan sesuai dengan kehendak pengirimnya. Jadi kata Imam Hasan Basri rahimahullah, orang-orang zaman dulu menganggap Quran itu rasail min rabbihim, umpama surat kiriman yang datang daripada Tuhan mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunaffizunaha bin-nahar. Lalu mereka membaca dan berusaha memahami Quran di malam hari. Tak kira lah lepas maghrib ke, lepas isya ke, sebelum subuh ke. Malam-malam mereka baca bagi tengok apa maksud ayat ni, apa maksud ayat ni. Siang mereka buat apa yang surat ayat tu suruh. Ayat ni suruh berzikir, mereka zikir. Ayat ni suruh berjihad, mereka berjihad. Ayat ni suruh suruh tutup aurat, siang mereka tutup aurat dan sebagainya. Jadi maksud tadabbur di sini mutlaqut ta'ammuli wat tafakkur, kata dalam Hasyiah Sawi. Iaitu meneliti, ta'ammul makna meneliti. Perhati apa maksud dia. Wat tafakkur dan memikirkan. Kalau kita boleh baca WhatsApp, sekali baca 500 WhatsApp boleh baca. Quran kita boleh baca 5 ayat pun kira dah betul dah. Tapi kalau kita boleh baca semuka, 2 muka, lepas tu sambung, dalam masa-masa tertentu kita akan khatam. Khatam serta faham 30 juzuk, walaupun tak ingat. Pasal kita baca untuk faham. Tapi oleh kerana kita tak baca untuk faham, sampai lah umur kita 60, 70 tahun, 50 tahun, 80 tahun, satu huruf pun tak faham lagi. Tak pernah baca. Sedangkan handphone semenjak kita mula beli dulu kita pakai cokiang tu ya. Tak ada WhatsApp ni masa tu. Hanya boleh telefon dengan hantar mesej. Hal lain tak ada. Lah ni macam-macam. Jadi semenjak kita beli handphone sampai hari ni, kita berapa puluh kali khatam lah. Baca ulang. Kemarin berita kemarin. Lepas tu kita semula pula dah. Berita 14 tahun lepas, 4 tahun lepas masuk balik, ulang balik. Kadang-kadang berita yang sama berulang 2 tahun lepas keluar lah. Tahun ni keluar pula. Kita baca setiap hari. Dan kita khatam selalu. Kerana keinginan kita untuk memahami apa yang ditulis di situ. Ada. Semangat kita untuk tahu ada. Maka lepas kuliah subuh lagi, tentu kita buka handphone kita tengok. Sama masa kuliah subuh, sebelum kuliah subuh, malam tidur tak ada tengok. Daripada semalam kita tidur sampai pagi ni, berapa banyak WhatsApp yang masuk, saya kita nak tengok. Habis kuliah subuh kita buka terus. Oh, kawan ni grup ni hantar 15 WhatsApp. Grup ni 40 WhatsApp. Ada satu grup saya, orang Kelantan buat. Saya punya grup. Beratus sekali. Sampai saya buka-buka, padam terus, tak ada baca. Tak larat baca. Jadi dalam masa kita rehat semalam sampai pagi ni, atau dalam masa kita rehat antara subuh hingga kuliah, habis kuliah subuh ni, dah beratus WhatsApp masuk. Sekali kita buka, kita baca. Satu. Kalau kita boleh buat lagu tu kat Quran, mesti khatam dan faham 30 juzuk. Sehari kita baca 5 ayat. Sehari kita baca semuka.
Baca semuka, baca maksud. Baca satu ayat, baca maksud. Baca satu ayat, baca maksud. Kalau muka surat ni ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat. 7 kali baca. Baca ayat pertama, ayat 80, tengok makna. Baca ayat 81, tengok makna. Sampai ayat 80 tu 6, tengok makna. Cukup untuk hari ini, satu muka baca Quran, satu muka faham makna. Ingat? Tak ingat apa satu Tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu secara ringkas apa maksud ayat ini, apa maksud ayat ini, apa maksud ayat ini. Esok muka surat sebelah pula. Semuka. Kalau kita baca semuka tengok maksud mungkin celaru sikit. Pasal baca banyak patut tengok maksud. Baca satu ayat, tengok satu ayat. Baca alif lam mim, tengok maksudnya. Allahu a'lam biradih. Itu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tengok pula maksudnya. Lepas tu baca pula ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengok maksud dia. Fatihah pun sama. Jangan kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ad-dallin baru nak tengok makna. Kita tak tahu ni makna ni ayat nombor apa. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, tengok maksud. Alhamdulillahirabbil alamin, tengok maksud. Ar-Rahmanir-Rahim, tengok maksud. Maliki yaumiddin, tengok maksud. Satu ayat, satu makna. Maka kita akan faham dan ingat walaupun tak ingat dalam masa yang senang dan singkat. Inna a'tainakal kautsar, tengok maksud. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah engkau kerana Tuhan engkau dan sembelihlah binatang korban. Oh, kita faham cara ringkas. Ayat ni suruh tiga perkara. Yang pertama sembahyang ikhlas kerana Allah, yang kedua korban juga ikhlas kerana Allah. Kita tahu ayat ni suruh sembahyang, suruh korban. Faham cara ringkas? Nak faham panjang pergi mengaji, tengok tafsir yang lebih panjang. Inna syani'aka huwal abtar, inna sesungguhnya nasyi'aka orang yang benci kepada engkau, huwal abtar dialah yang terputus, yakni terputus daripada rahmat Allah. Maka ayat ni ajak kat kita jangan benci kat Rasulullah, jangan benci kat wahyu yang Rasulullah bawa. Siapa benci kat Allah, kat Rasulullah, tak suka kat Rasulullah, tak suka kepada Quran yang Rasulullah bawa, tak suka kepada hadis yang Rasulullah bawa, tak suka kepada ajaran Islam dan Quran, dia terputus daripada rahmat Allah, mesti tak dapat kasih sayang Allah. Allah akan siksa dia kerana Allah tak sayang kat dia, tak sayang kat dia, akibat daripada dia benci kat Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Maka kita faham ayat yang ketiga, kita kena jadi orang yang setuju dengan Rasulullah, suka kat Rasulullah, suka kepada Al-Quran dan hadis, jangan benci. Jadi 3 ayat yang paling pendek, surah yang paling pendek, kita baca dengan tengok makna dalam masa ringkas, singkat, kita dah faham secara ringkas apa maksud ayat pertama, apa maksud ayat kedua, apa maksud ayat ketiga. Baca ayat pertama, tengok maksud. Baca ayat kedua, tengok maksud. Baca ayat ketiga, tengok maksud. Satu surah tu kita boleh faham dalam masa 5 minit tak sampai. Begitu juga ayat-ayat yang lebih panjang, lebih besar, cuma tinggal kita nak baca. Orang tanya, Ustaz, saya ni orang Melayu, nak baca terjemah Indon, dia pikuk lain kadang-kadang. Dia nak kata bila, dia kata kapan. Kapan kita lain, kapan orang mati. Indonesia tulis kapan, bila. Jadi ada terjemahan yang bahasa Melayu mudah faham. Ada ni besar depan saya ni. Al-Mihrab nama dia, terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Besar berapa kilo tak tahu. Dia nak angkat. Pakai tak buat berjalan dalam berat mentera ni. Baca Quran sama dengan ayat Quran biasa. Dia punya susunan dia, ayat pertama kedua, satu muka, mula satu ayat, penutup satu ayat. Terjemahan duduk di tepi. Baca satu ayat, tengok tepi. Baca satu ayat, tengok tepi. Ini hak mahal sikit. Murah, daripada dapat ni ada siapa wakaf orang ni, 2-3 orang wakaf, RM55. Yang tu terjemahan kiri kanan. Sebelah ni ayat Quran, sebelah ni terjemah. Jadi terjemahan tu agak mudah faham. Terjemahan pimpinan Ar-Rahman, Jabatan Perdana Menteri, mudah kita baca faham. Kita nak tengok step mata tak apa terang kelabu, buka hak jenis besar ni. Berapa jengkai tu ada ni, 2 jengkai baru habis satu muka. Terang boleh tengok cara tu, murah beli.
Jadi kita baca satu ayat, kita tengok satu maksud adalah lebih baik daripada kita baca tanpa kita berusaha memahaminya. Jadi Quran kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak meneliti maksud Al-Quran? Baca sampai itu ambil faham. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika ia datang selain daripada Allah, nescaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Ayat terakhir yang kita bicarakan daripada kumpulan ini iaitu 81 sampai 83. Ayat 83, wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Orang-orang munafik ini bila datang kepada mereka satu perkara tentang keamanan atau ketakutan, bila mai berita apa yang berlaku kepada tentera-tentera yang diutus oleh Nabi SAW, tentera itu menang ke kalah, minal amni dapat keamanan yakni kemenangan, awil khawf atau ketakutan yakni kekalahan, adha'u bih mereka sebarkan berita itu, sebarkan sebelum sampai kepada Nabi SAW. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Jika mereka kembalikan berita itu kepada Rasul dan kepada pembesar-pembesar sahabat. Kalau mereka tak cerita apa, dapat berita, mereka tak sebar. Berita hatta elok, mereka sebar terus. Tujuan dia nak menyakiti Nabi SAW. Sebab puak ni puak munafik. Jadi ada orang berita yang nampak boleh fitnah kita, mereka sebab tujuan dia supaya orang-orang pandang serong kepada orang yang beriman, supaya orang pandang serong kepada orang yang hidup jalan Rasulullah SAW. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Bila sampai berita kepada mereka tentang para sahabat menang ke kalah dalam peperangan yang Rasulullah hantar, mereka sebarkan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum qalila. Tentulah kamu akan menurut syaitan kecuali sedikit saja antara kamu yang tak ikut. Jadi ayat ni cerita kalau Allah tak bagi dua benda kat kita, siapa-siapa pun tak dapat dua perkara itu, mesti dia ikut syaitan. Perkara pertama, fadlullah, kelebihan Allah. Perkara kedua, rahmatuhu, rahmat Allah. Dua benda ni cukup berharga, yang perlu kita minta, yang perlu kita cari. Kelebihan Allah ni duduk dalam ajaran Islam, rahmat Allah ni duduk dalam Quran, kata dalam tafsir Al-Jalalain. Walaula fadlullahi alaikum ay bil Islam wa rahmatuhu ay lakum bil Quran. Kalau tidak kerana Allah bagi kat kamu Islam dengan Quran, mesti kamu ikut syaitan. Bila kamu pegang Islam, pegang Quran, ikut Islam, ikut Quran, syaitan tak boleh kacau kamu. Kerana Islam dan Quran itu menunjukkan jalan yang betul. Kalau kamu tinggal Quran, tinggal Islam, mesti syaitan perkenal kamu, tipu kamu. Jadi ayat ini, tafsiran ini memberi peringatan betapa pentingnya kita menghayati dan mempelajari Islam dan Quran kalau boleh setiap hari. Dan ayat ni lebih kurang sama dengan ayat surah Yunus. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dalam surah An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya, tidak ada seseorang yang suci. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah sucikan siapa yang dia kehendak. Itu satu ayat. Satu lagi dalam surah Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan sebab limpah kurnia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi
Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian maka hendaklah mereka gembira. Mereka kena syok dapat limpah kurnia Allah dan rahmatnya. Huwa khairum mimma yajma'un, ia lebih baik daripada apa yang mereka himpun. Ada orang himpun duit, ada orang himpun pangkat, ada orang himpun penyokong. Bagus himpun duit, himpun pangkat, penyokong, tapi lebih bagus lagi kalau boleh himpun limpah kurnia Allah dengan rahmatnya. Jangan kita himpun hak kita nak tinggal, himpun kereta banyak, rumah banyak, duit banyak, pangkat banyak, gelaran banyak, mati tinggal ke semua. Duit pun tinggal, rumah pun tinggal, kereta pun tinggal, kawan pun tinggal. Jadi hak kita himpun ni, kita nak tinggal. Hak kita nak bawa tak himpun. Hak kita nak bawa iman dengan amal soleh. Sebagian ulama ada kata banyak orang suka menghimpun sesuatu yang dia nak tinggal, tapi dia tak himpun sesuatu yang dia nak bawa. Hak kita nak tinggal, kita cari siang malam, cari duit banyak-banyak, lepas tu tinggal. Hak kita nak bawa iman dengan amal soleh, amal tak cari, itu nak bawa. Jadi kalau kita cari duit boleh menambah amal, boleh memelihara amal, silakan. Tapi kalau cari duit ambil amal pun lintang pukang, maghrib pas ke mana, subuh pas ke mana, jangan. Jadi Quran kata surah apa ni? Surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatih, dengan mendapat limpah kurnia Allah dan rahmatnya, yaitu Islam dengan Quran menurut tafsiran sebagian ulama. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Depa kena rasa betul bila depa dapat dua perkara itu. Limpah kurnia Allah dan rahmatnya. Huwa khairum mimma yajma'un, ia lebih baik daripada apa yang mereka himpun. Depa himpun duit, bagus, tapi jangan sampai tak dapat rahmat, tak dapat kelebihan, tak dapat fadlullah wa rahmatuh. Mana tempat kita nak dapat rahmat dan kelebihan? Rumah Allah, masjid. Kerana nak masuk masjid, nak keluar masjid, ada dua doa yang berkaitan dengan dua perkataan itu. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nak masuk masjid minta rahmat, nak keluar masjid minta fadl, minta kelebihan. Masuk masjid, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, ya Allah, ya Tuhanku, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Tu nak masuk. Nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada engkau daripada limpah kurniamu. Doa masuk masjid dengan keluar masjid ada rahmat dengan ada kelebihan. Dalam tafsir Al-Jalalain pun dia tafsir sama juga pada ayat 58 surah Yunus ini, iaitu dia kata apa? Qul bifadlillah, katakanlah dengan limpah kurnia Allah. Limpah kurnia Allah tu dia tafsir kepada Islam. Wa rahmatihi, dan rahmatnya. Rahmatnya itu dia tafsir dengan Quran. Habaq kepada umat engkau, siapa dapat Islam, siapa dapat Quran, fabidzalika falyafrahu, maka dengan kedemikian, dengan kelebihan dan rahmat itu, fabidzalika ay fabil fadli war rahmah, falyafrahu, hendaklah mereka rasa gembira, rasa betuh, rasa gembira, rasa syok kalau dia dapat dua benda ni. Huwa khairum mimma yajma'un, dia ia lebih baik daripada apa yang mereka himpun, yakni daripada benda-benda keduniaan, perhiasan dunia, kesenangan dunia, manusia suka himpun. Kalau tak dapat rahmat dengan kelebihan Allah, jangan himpun sampai menghilangkan peluang kamu nak mendapat rahmat dan kelebihan Allah. Maka ayat ini pun lebih kurang sama dengan ayat yang kita baca tadi. Ayat dalam surah An-Nur dengan ayat 83 surah An-Nisa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya, nescaya kamu akan ikut syaitan melainkan sedikit. Tafsiran pertama kata, contoh orang yang tak ikut syaitan iaitu Waraqah ibn Naufal dalam tafsir Jalalain. Tafsiran kedua kata,
Kelebihan Allah itu kebangkitan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan rahmat itu Al-Quran. Begitu juga tafsiran-tafsiran yang lain, 4, 5, 6 tafsiran dalam Sawi yang dijelaskan. Kesimpulannya, ayat 83 dalam surah An-Nisa, ayat 58 dalam surah Yunus, sama-sama ada dua perkataan, fadlullah wa rahmatuh. Maka kita kena cari kelebihan Allah dan rahmatnya. Kita kena minta kelebihan kepada Allah dan kepada rahmat. Bila kita minta, banyak kali dalam sembahyang kita minta, Rabbighfirli warhamni. Warhamni itu kita minta rahmat. Minta kelebihan, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik. Ujung dia, wa bifadlika amman siwaka. Ujung dia, wa bifadlik, berikan kelebihan engkau kepada saya, kepada kami, sehingga kami tidak berhajat kepada sesiapa makhluk selain engkau. Jadi minta rahmat, minta kelebihan ni kita sudah baca, cuma kita sedang tak sedang. Nak masuk masjid minta, nak keluar masjid minta. Kerana kelebihan dan rahmat ini keperluan kita bersama. Tafsiran pertama kata kelebihan itu Islam. Tafsiran kemudian rahmat itu adalah Al-Quran. Siapa dapat Islam, siapa dapat Quran, dia dapat yang anugerah istimewa. Siapa dapat kesenangan dunia, pangkat besar, duit banyak, tapi Islam dia tak tahu mana, saat dia ikut, saat dia tolak. Quran dia baca pun tak erti, maka dia kena perbaik. Dia kena mengaji Quran, dia kena mengaji tajwid, dia kena mencari mengaji makna. Kerana itu anugerah istimewa. Tuan-tuan ingat ayat ni. Ayat 83 surah An-Nisa, ayat 58 surah Yunus. Surah Yunus juzuk apa? Juzuk 11. Dan satu lagi saya baca tadi, ayat dalam surah An-Nur. Ayat berapa dalam surah An-Nur ni? Masa pun nak habis dan cari ke tak? Surah Yunus, surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 21 kah? Allah Subhanahu wa taala menyebut sedemikian juga. Betul ayat 21, alhamdulillah. Saya pakai teka, ingat lama mengaji tu. Ayat 21 surah An-Nur. Surah An-Nur juzuk 18. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang beriman, jangan ikut jejak langkah syaitan. Barang siapa ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan menyuruh kepada perkara keji dan mungkar. Sambungan ayat, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah kepada kamu dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, nescaya tidak ada seorang pun yang di kalangan kamu yang menjadi bersih daripada dosa dan sebagainya. Bersih daripada akidah yang salah, bersih daripada dosa dan sebagainya. Walakinnallaha yuzakki man yasha', tetapi Allah menyucikan siapa yang dia kehendak. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan catat ayat ni, ingat balik tengok. Ayat 83 surah An-Nisa, ayat 58 surah Yunus, ayat 21 surah An-Nur. Lafaz dia sama, fadlullah wa rahmatuh. Fadlullah wa rahmatuh, kelebihan Allah, kemuliaan Allah, kelebihan Allah dan rahmatnya. Yang kita sudah minta dalam semayang, di luar semayang, yang sudah kita minta ketika langkah masuk masjid, ketika langkah keluar masjid. Maka nak kelebihan bagi banyak, nak rahmat bagi banyak, mengaji Islam bagi lengkap, mengaji Quran tiap-tiap hari, pergi masjid tiap-tiap hari. Maka masjid itu tempat pintu-pintu rahmat, kerana kita minta Allah maftah li abwaab rahmatik ketika langkah masuk. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan kepada aku pintu-pintu rahmatmu ketika langkah masuk masjid. Ketika nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya ada kumpul kepada engkau daripada limpah kurniamu. Maka tiga ayat ni lafaz dia sama, fadlullah wa rahmatuh. Fadlullah wa rahmatuh yang perlu kita cari. Fadlullah itu apa maksud? Islam. Rahmat dia itu apa maksud? Quran. Maka Islam dengan Quran paling berharga untuk kita cari dan kita amaikan, kerana dia menjadi bekalan besar di alam kubur.
di alam akhirat. Jangan cari hak kita nak tinggal saja, tak cari hak kita nak bawa. Hak kita nak bawa iman dengan amal soleh. Hak kita nak bawa Islam dengan Quran yang kita pelajari dan hayati. Hak kita nak tinggal duit. Hak kita nak tinggal rumah, kereta, motor, semua kita nak tinggal. Handphone kita tinggal, TV kita tinggal. Hari-hari tengok TV, hari-hari tengok handphone. Quran dengan Islam tak cari hari-hari. Sedangkan hak tu nak bawa. Maka kita kena cari Islam dengan Quran setiap hari. Walaupun hari-hari kita tengok handphone, jangan kita tak tengok dalam handphone benda yang boleh menambah pengenalan kita kepada Islam dan Quran. Dalam handphone pun banyak orang duk hantar maklumat-maklumat bagus-bagus. Dalam grup ni kita ambil manfaat yang besar daripada handphone kita sebarkan maklumat yang bagus itu. Hak tak bagus kita delete buang, padam buang, sekat buang grup duk hantar tak elok, keluar daripada grup tu. Hantar elok silakan teruskan supaya kita kenal bekalan kita fadlullah wa rahmatuh. Bekalan kita di dunia, bekalan kita di akhirat, kita cari banyak-banyak kelebihan limpah kurnia daripada Allah dan rahmat kasih sayang Allah yang ditafsirkan sebagai Islam dengan Quran. Wallahu alam. So kita sambung lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Lagi dalam 5 minit.